Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pembangkang sudah tidak ada harapan lagi untuk mencari modal politik mahu menjatuhkan Anwar Ibrahim. Pembangkang kehilangan cara, pembangkang kehilangan modal politik. Kalau nak jatuhkan Anwar Ibrahim dari segi pencapaian kerajaan, jauh panggang dari api dibandingkan dengan pencapaian pembangkang Perikatan Nasional ketika menjadi kerajaan. Jika nak cari isu masalah tentang penyelewengan dan sebagainya, Anwar Ibrahim jauh lebih bersih daripada pemimpin-pemimpin pembangkang yang terdahulu. Lihat saya sekarang, berapa orang daripada pembangkang yang dikatakan bersih, stabil dan prihatin itu kini berhadapan dengan pendakwaan di mahkamah. Jadi sekarang ini apa yang mereka buat? Pembangkang sering mencanangkan kononnya akan ada pilihan raya mengejut tidak lama lagi. Tak habis-habis walaun, tak habis-habis papagomo, tak habis-habis semua cyber trooper daripada pembangkang, walaun tak serik-serik, tak malu nak menyatakan kononnya kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim ini akan tumbang pada bila-bila masa. Dikatakan akan pilihan raya bulan depan lah, minggu depan lah, Ogos depan lah, September depan lah, Oktober depan lah. Tapi sampai sekarang sudah ada 3 tahun belum ada pilihan raya lagi mengejut. Tapi kenapa? Itu persoalan dia. Kenapa mereka nak sangat pilihan raya, dicanang-canangkan pilihan raya terus menjadi bahan mulut daripada netizen, khususnya walaun. Rupa-rupanya ini rahsia yang mereka nak buat. Ini pendedahan yang mereka nak buat. Baik, tapi sebelum itu, kalau anda tidak suka pilihan raya mengejut, sila buat tanda pagar dalam komen. Tulis komen dengan tanda pagar, kami benci pilihan raya mengejut. Baik, ini Transuvector for Life. Saya kongsikan dengan anda semua. Siapa yang ada masalah kesehatan, yang mau jaga kesehatan, ini Transuvector for Life. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang bodoh dan daya imun badan kita yang lemah. Dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita sehingga 400%, imun badan kita jadi kuat melawan penyakit daripada dalam. Dengan peningkatan daya imun badan dan kebijaksanaan daya imun badan kita akan kuat melawan penyakit dan kita boleh sembuh daripada sebarang jenis penyakit dengan adanya peningkatan daya imun tubuh badan kita ini. Dapatkan produk yang hebat ini, dapatkan Transuvector ini yang hebat ini melalui nomor telepon yang tertera, WhatsApp, dan ingat, produk ini adalah produk yang lulus KKM dan halal serta diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Jangan tunggu lama-lama, jangan biarkan hidup anda dihantui terus oleh masalah kesehatan. Banyak testimoni melibatkan penggunaan produk ini. Terus dapatkannya melalui nomor telepon yang tertera. Baiklah saudara-saudara sekalian, apa yang mengejutkan kita? Rupa-rupanya retorik dan cerita kononnya ada pilihan raya mengejut dalam masa terdekat dicipta, dicerita, dicanang, diwar-warkan, dijerit-jeritkan kerana rupa-rupanya para pemimpin pembangkang sekadar nak memberi harapan palsu kepada para penyokong PN. Mereka tidak mahu para penyokong ini kecewa. Mereka sebenarnya mahu kalau kerajaan ini tumbang, dirampas. Tapi apabila pembangkang, khususnya para pemimpin mereka lemah, tidak mampu melawan, tidak mampu merampas kerajaan ini, para penyokong walaun mula kecewa. Jadi supaya mereka tidak kecewa dan meninggalkan PN dan mereka rasa tertipu, supaya mereka tidak rasa tertipu, apalagi para pemimpin pembangkang terus mencanang kononnya ada pilihan raya mengejut. Tapi sebenarnya itu hanya satu retorik, satu persepsi untuk memberikan harapan palsu dan hanya mau tunjukkan kononnya Perikatan Nasional masih lagi relevan. Naib Pengerusi PKR Johor Jimmy Puahwise mempersoal keupayaan Perikatan Nasional jadi kerajaan stabil sekiranya tiada persefahaman antara Bersatu dan PAS. Sejak akhir-akhir ini juga kita dapat melihat bahwa ada beberapa program yang mana
PAS kelihatan seakan-akan lebih dominan berbanding bersatu, dan ada juga yang bersatu tidak terlibat. Jadi di mana kekompakan mereka? Jadi jika mereka jadi kerajaan, kita dah tahu bagaimana kerjasama antara mereka. Bila kerjasama tiada, apa jadi dengan negara? Bak kata lagu Upin dan Ipin, apa yang penting kerjasama. Bukan Upin dan Ipin. Itu kartun pun tahu apa yang penting kerjasama. Tapi kalau tidak kerjasama, semuanya tak jadi. Gimik pilihan raya mengejut sengaja dicetuskan bersatu untuk memberi harapan palsu kepada penyokongnya bahwa Perikatan Nasional PN masih relevan menjadi kerajaan di Putrajaya. Kata pemimpin PKR, naib pengerusi PKR Johor, Jimmy Puah Wise berkata, laporan yang mendedahkan kepincangan dua komponen PN itu yang tidak senada mengenai pilihan raya mengejut boleh menjadi indikator hubungan bersatu dan PAS sudah tidak bersefahaman baik lagi. Kemungkinan besar apabila sampai masa untuk tentukan calon Perdana Menteri, mereka juga akan bergaduh, kata beliau. Sebenarnya gimik pilihan raya mengejut sengaja diwujudkan bersatu hanya semata-mata untuk beri harapan palsu kepada para penyokong mereka supaya PN dilihat kekal relevan sebagai sebuah kerajaan menanti dalam masa terdekat. Tapi kesihan kepada bersatu bertepuk sebelah tangan, katanya merujuk kepada laporan FMT bahwa PAS berbeza pendapat dengan Setiausaha Agung Bersatu Azmin Ali yang mendakwa PRU mengejut mungkin berlaku pada hujung tahun ini. Saya tak percayalah dengan Azmin Ali punya pendapat nih. Saya pun tak percaya bahwa ada pilihan raya mengejut pada ujung tahun ini menurut Azmin. Saya tak percayalah. Bagaimana pula dengan Anda? Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar di dalam ruangan komen. Kami tak percaya PRU mengejut hujung tahun ini. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang menjangkakan kononnya akan diadakan pilihan raya mengejut. Itulah cerita yang disebar luas oleh Walaun dari dulu sampai sekarang. Walaun penyokong-penyokong pembangkang nih mau saja kalau pilihan raya dibuat. Tapi tahukah Anda bahwa saudara-saudara sekalian, hanya Walaun yang mahu pilihan raya mengejut. Manakala rakyat kebanyakan sebenarnya tidak berminat lagi dengan pilihan raya mengejut. Karena kerajaan Anwar perlu digagalkan untuk buat masa penggal ini. Penganalisis menjangkakan bahwa rakyat memang tak berminat lagi dengan pilihan raya mengejut. Berapa kalilah kita nak melalui pilihan raya mengejut nih. Asik-asik mengejut, asik-asik mengejut. Dulu ketika Anwar Ibrahim baru naik Perdana Menteri, dia kata buat undi tidak percaya. Tapi tak berani juga, dibuat kalah pula. Buat lagi tak mahu pula, dicabar lagi tak dapat lagi. Sekarang buat pula himpunan Anwar, turun Anwar. Kamu ingat buat himpunan turun Anwar tu bolehkah menurunkan Anwar Ibrahim? Minta maaf saudara-saudara sekalian. 100.000 pun orang berhimpun tidak akan membuatkan Anwar Ibrahim letak jawatan. Apalagi kalau 10 orang saja. Apa kalau sekerat lagi 20 orang saja, 1.000 orang saja, minta maaf. Yang hanya boleh menyebabkan Anwar Ibrahim turun hanya apabila beliau letak jawatan atau parlimen menolak dengan undi percaya. Jadi kalau berani Perikatan Nasional buatlah undi tidak percaya di parlimen. Kita nak tengok siapa yang terkantai, tercedok, nak malu. Macam itulah. Tapi kalau nak buat pilihan raya, tak payahlah. Kita dah muak dengan pilihan raya. Satu kajian oleh penganalisis politik ataupun satu dapatan oleh penganalisis politik mendapati rakyat tidak lagi berminat pilihan raya mengejut. Bagaimana pula dengan Anda? Kalau Anda setuju dengan kata-kata itu, tinggalkan dalam ruangan komen dengan tanda pagar kami benci pilihan raya mengejut. Buat tanda pagar kami benci pilihan raya mengejut. Baiklah saudara, saya nak perkenalkan kepada Anda. Ini Transofector for Life. Ini terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, mudah cerita, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Kita sukar untuk sembuh daripada penyakit kena daya imun badan kita yang bodoh. Kita kekal dengan penyakit kita bertahun-tahun karena imun badan kita yang tidak mampu melawan lagi daripada dalam.
Tapi dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita sehingga 400% dan apabila imun badan kita menjadi bijaksana dan tidak menyerang diri kita sendiri, kita boleh sembuh daripada sebarang jenis penyakit. Saudara, produk ini diluluskan KKM, diperakui oleh seluruh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga lulus sijil halal. Jadi untuk mendapatkan transofektor terapi imun yang luar biasa ini, hubungi nomor telepon yang tertera. Jangan tangguh-tangguh karena sekali lagi saya nyatakan hanya imun badan kita yang kuat mampu membantu kita selesai daripada masalah kesehatan kita. Oke? Baiklah saudara-saudara sekalian, jika Anda setuju bahwa pilihan raya mengejut tiada gunanya, tolong tulis dalam ruangan komen, kami benci pilihan raya mengejut. Saza Sukri dari UIAM berkata, rakyat cukup sedar, pilihan raya kerap memperlahankan kemajuan negara. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Saza Sukri ini. Kalau pilihan raya kerap dibuat, apalagi kalau buat mengejut, sudah pasti yang berlaku ialah memperlahankan dan merencatkan kemajuan negara. Pertama, semua menteri sibuk berkempen. Semua menteri atau semua pentadbir sibuk nak mau menang. Percaturan politiknya di sana sini. Sepanjang kempen dekat sebulan, apa yang mereka buat? Tak buat kerja. Tiada pemimpin negara. Semua dibubar. Jadi apa berlaku? Tiada yang akan memimpin negara ini ke arah yang betul. Jadi itu merencatkan dan memperlahankan kemajuan negara. Lihat sajalah. Dalam siri pilihan raya sebelum ini, pada penggal yang lepas, berapa kali pilihan raya sehingga negara kita menjadi ketinggalan jauh dengan Indonesia, Vietnam, Thailand, Filipina dan sebagainya. Gara-gara kenapa? Pilihan raya yang terlalu mengejut, kerap. Dalam tempo penggal itu berapa Perdana Menteri bertukar? Itulah yang berlaku. Jadi kalau terus pilihan raya dibuat lagi, saya rasa negara kita akan kembali ke semula, ke zaman batu, zaman gua. Kenapa? Kita kembali tak stabil ekonomi sosial. Penganalisis mengenepikan seruan bersatu, kononnya PRU akan dipanggil lebih awal sambil mengatakan sentimen rakyat memihak kepada kestabilan berbanding pergolakan politik. Saza Sukri dari Universiti Islam Antarabangsa UAIM berkata, pengundi terutama pemilih muda tidak berminat jika pilihan raya kerap diadakan. Mereka percaya demokrasi mesti diseimbangkan dengan kestabilan. Beliau berkata orang ramai sangat menyadari mengadakan pilihan raya yang kerap akan memperlahankan kemajuan negara. Apa gunanya mengundi setiap tahun jika tiada apa-apa yang bermakna dilakukan oleh negara? Hanya orang politik berminat dengan pilihan raya mengejut, bukan rakyat. Saya sangat setuju bahwa hanya orang politik yang berminat dengan pilihan raya yang kerap dan mengejut. Tapi rakyat tak mahu pun. Rakyat tidak berminat pun, saudara-saudara. Seorang lagi penganalisis politik, Azmi Hasan dari Akademi Nusantara berkata, rakyat lebih berminat tentang ekonomi yang mau ditangani berbanding gerakan politik. Rakyat tidak semestinya mahu kerajaan bertukar seperti yang diinginkan oleh Parti Bersatu. Namun mereka mahu kedua-dua pihak, yaitu kerajaan dan pembangkang, bekerja bersama, terutama menangani kos sara hidup tinggi. Bagaimana pula Anda? Jika Anda setuju bahwa pilihan raya mengejut hanya merencatkan ekonomi, tolong tulis dalam ruangan komen dengan tanda pagar kami mahu kerajaan stabil. Kami mahu kerajaan stabil. Tanda pagar kami mahu kerajaan stabil. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami mahu kerajaan stabil. Bye-bye.